Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 BB05 ingin membentangkan tentang kebebasan beragama dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Nama saya Nurna Sakinah Yusof, nombor metrik 23 BB050006. Assalamualaikum. Saya Wan Humairah Jihad binti Wan Khairuddin, nombor metrik 23 BB050007. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nadira binti Anwar, nombor metrik 23 BB050004. Nama saya Muhammad Iman Razif bin Aziz, nombor metrik 23 BB050009. Assalamualaikum, saya Nusara Rafika binti Zakaria, nombor metrik 23 BB050005. Demografi beragama di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara berbilang budaya dan agama. Seperti yang kita tahu, Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum. Agama Persekutuan Malaysia ialah agama Islam. 61.3% daripada penduduk di Malaysia menganuti agama Islam. 19.8% ialah agama Buddha. 9.2% pula ialah agama Kristian. 6.3% ialah agama Hindu. 1.3% pula ialah agama tradisional Malaysia. Tradisional Cina. Selebihnya, agama lain yang terdapat di Malaysia termasuklah Animisme, Sikh, Bahai dan sistem kepercayaan yang lain. Islam di Malaysia diwakili oleh versi teologi Syafi'i dan perundangan Sunni. Islam di Malaysia juga diperkenalkan oleh pedagang yang datang dari Arab, Cina dan juga India. Orang Cina Malaysia menganuti pelbagai kepercayaan Buddha, Mahayana dan agama tradisional Cina termasuk Taoism. Hindu diamalkan oleh majoriti kaum India di Malaysia. Christmas, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali telah pun diisytiharkan sebagai cuti kebangsaan di Malaysia. Mengikut undang-undang di Malaysia, umat Islam ditegah daripada menukar agama lain. Seterusnya, konsep kebebasan beragama dalam sudut ekonomi, politik dan sosial. Perlembagaan menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni. Kerajaan persekutuan dan negeri mempunyai kuasa untuk mewajibkan doktrin untuk orang Islam dan mempromosikan Islam Sunni melebihi semua kumpulan agama lain. Seperti mana kita tahu, Sunni ni adalah bermaksud mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan hadis dan Al-Quran yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Undang-undang hasutan menjenayahkan ucapan yang menimbulkan niat jahat, pemusuhan atau kebencian atas dasar agama. Kerajaan mengekalkan sistem perundangan yang selari dengan perkara sivil tertentu bagi orang Islam yang dilindungi oleh syariah. Hubungan antara undang-undang syariah dan sivil masih tidak dapat diselesaikan dalam sistem perundangan dengan kerajaan negeri bertanggungjawab terhadap undang-undang syariah. Majoriti rakyat yang beragama Islam dengan agama Buddha, Kristian dan Hindu sebagai agama utama lain yang diamalkan. Sebagai contoh, kerajaan pernah menahan beberapa individu pada tahun itu kerana menghujat, termasuk seorang penulis dan seorang pelawak. Kerajaan terus mengambil tindakan terhadap beberapa individu yang menyimpang daripada tafsiran rasmi Islam, termasuk tertakluk kepada pemulihan di pusat-pusat yang mengajar menguatkuasakan amalan Islam yang diluluskan kerajaan. Wakil kedutaan bertemu dengan ahli kumpulan agama, termasuk kumpulan minoriti dan mereka yang aktivitinya dihadkan oleh kerajaan untuk membincangkan sekatan yang mereka hadapi dan strategi untuk terlibat dengan kerajaan dalam isu kebebasan beragama. Kedutaan itu memudahkan dan memastikan penyertaan pemimpin agama dari pelbagai agama dan ulama dalam pelbagai pertukaran dan persidangan yang menggalakkan kebebasan beragama dan toleransi. Isu-isu kebebasan beragama di Malaysia. Kes pertama, pada 9 Julai 2022,
Ketika umat Islam di Malaysia di dalam suasana sambutan Hari Raya Aidiladha, tulas sebuah klip video disyaki menghina agama Islam yang berlaku di sebuah kelab komuniti di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Menerusi video berdurasi 53 saat itu, kelihatan seorang wanita berbaju kurung dan bertudung memperkenalkan diri serta mengaku sebagai seorang wanita Muslim serta hafaz 15 juzuk Al-Quran. Sebaik selesai memperkenalkan diri, wanita itu membuka tudung serta baju kurung dipakainya dan mendedahkan pakaiannya yang sebenar, iaitu baju terdedah sebahagian dada, tanpa lengan serta memakai skirt pendek yang menampakkan sebahagian peha. Tindakan ini di bawah Seksyen 298A Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes kedua pula, seorang penghantar makanan didenda RM50,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Sepang Selangor pada 21 Julai 2022 atas pertuduhan membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelek yang menghina umat agama Islam serta Rasulullah SAW melalui laman sosial YouTube pada minggu sebelumnya. Tertuduh didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi YouTube untuk mempersenda serta menghina umat dan agama Islam serta Nabi Muhammad SAW, iaitu secara sedar telah membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelek dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain, yang dilihat jam 11.15 malam 16 Julai lalu di Sepang, Selangor. Tindakan ini di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dihukum tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, impaktif dan potensi kepada masyarakat majmuk Malaysia. Boleh dikatakan bahawa di Malaysia mengamalkan kebebasan beragama yang terhad. Ini ada kaitan dengan kawalan negara yang kuat ke atas pelbagai kumpulan agama dan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama melalui kaedah perundangan yang kompleks. Pelanggaran ini berlaku atas nama kedudukan Perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan. Tambahan pula, aktiviti keagamaan yang dianggap mengancam kesihatan awam dan akhlak masyarakat juga tidak dibenarkan. Agama secara historis menjadi sumber peperangan terhadap konflik antara manusia sejak orang mula mempercayainya. Orang beragama cenderung mempercayai bahawa agama tertentu mereka atau agama yang mereka percaya dan ikuti adalah satu-satunya yang betul dan semua yang lain adalah palsu. Kebebasan beragama boleh menyebabkan atau menggalakkan ketaksuban terhadap kumpulan minoriti seperti gay, wanita dan kumpulan kaum. Selain itu, impak kebebasan beragama terhadap masyarakat majmuk juga tidak menggalakkan siasatan bebas dan boleh menyekat kebebasan berfikir dengan menggalakkan idea bahawa jawapan asas hanya boleh didapati dalam buku atau sistem kepercayaan yang tetap dan khusus. Pendakwa dan pemimpin agama juga boleh menggalakkan budaya kesetiaan yang tidak diragui di kalangan pengikut mereka. Malah, kebebasan beragama juga menghalang manusia daripada maju. Selain itu, keunikan bebas beragama. Dalam beragama, tidak bermaksud bahawa semua agama adalah sama kerana di samping mempunyai matlamat tujuan yang sama, iaitu untuk menyembah Allah dan berbuat baik, tidak dapat dinafikan bahawa setiap agama memiliki keunikan ciri dan syariat yang tersendiri. Sebahagian ahli tafsir mengatakan agama itu satu sedangkan syariatnya berbeza-beza. Kedua, nilai kesopanan dan tingkah laku beradab. Kepelbagaian agama, bangsa dan falsafah di negara ini menuntut sikap saling menghormati antara satu sama lain. Dalam soal perbezaan amalan dalam beragama, contohnya, perpaduan boleh dicapai apabila masing-masing menghormati antara satu sama lain. Selain itu, keperluan bagi meneroka kebudayaan, amalan dan kepercayaan kaum lain juga boleh membawa kepada perpaduan. Pengajian perbandingan agama misalnya membolehkan para pelajar faham akan keberpelbagaian agama yang wujud selain anutan sendiri. Hasilnya muncul sikap hormat menghormati dan toleransi dalam kehidupan beragama, terutamanya di Malaysia. Kesimpulannya, hak kebebasan beragama adalah sebahagian daripada hak asasi manusia. Ia amat penting dan perlu diberikan perhatian khusus, terutamanya bagi sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti negara Malaysia.
Namun, Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri kerana agama Islam termaktub sebagai agama persekutuan. Hal ini mempunyai hubungan langsung dengan isu kebebasan beragama dalam Islam yang berbeza dengan perspektif Barat. Justru, masyarakat Islam khususnya perlu diberikan kefahaman yang penting tentang konsep kebebasan beragama menurut Islam dan bertujuan untuk menangkis fahaman yang salah terhadap hak kebebasan beragama serta usaha untuk menafikan keunggulan Islam berbanding agama lain. Sekian, terima kasih.